Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Pengarah IKM Lumut, Cik Lukman Hassan bin Hakim, yang berusaha Cik Abdul Munat bin Tahir, Timbalan Pengarah Khidmat Pengurusan dan Hal Ehwal Pelajar, juga Timbalan Pengarah Hal Ehwal Akademik Encik Mat Saidi bin Mat Ali, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua program, seterusnya warga IKM yang saya hormati sekalian. Okey, boleh nampak ya slide yang saya share ni? Boleh. Boleh nampak dan suara saya juga jelas sikit. Okey. Okey, terima kasihlah saya ucapkan pada hos hari ini dan juga kepada pihak pengurusan Cik Saidi kerana memberi ruang kepada saya untuk berkongsi mengenai lean management, pengurusan lean. Jadi tujuan saya berkongsi mengenai lean management ini adalah untuk sama-sama kita melihat apakah itu lean, apakah yang dimaksudkan dengan pengurusan lean ataupun kenapa nak dilaksanakan lean ini di dalam organisasi kita ni. Okay? Jadi tema ataupun tagline untuk tahun 2022 ini kami menggunakan excellent through teamwork, sebab dalam lean apa yang penting adalah teamwork ataupun kerjasama dalam berpasukan dalam usaha untuk kita meningkatkan kualiti dalam organisasi kita. Mungkin ada yang berpandangan mengatakan bahawa lean ni tidak sesuai dalam sektor awam ataupun sektor perkhidmatan seperti kita di IKM ni. Tetapi kalau kita melihat dari segi era pengurusan organisasi moden, apa yang diamalkan dalam sektor industri diterapkan dalam sektor awam. Jadi memang lean berasal daripada industri, tetapi dalam era perubahan pengurusan organisasi moden, kita telah menerapkan unsur lean dalam sektor awam, dalam institusi perkhidmatan awam, dan memang dah banyak institusi-institusi luar yang telah melaksanakan lean dalam organisasi. So kalau kita lihat mengapa kita nak lean ini, secara umumnya bolehlah disimpulkan bahawa sebagaimana yang telah digariskan, yang telah dibentangkan oleh Tuan Pengarah mengenai visi, misi, KPI, business plan IKM Lumut untuk mencapai 8 KPI yang dibentangkan. So di antaranya adalah untuk peningkatan kualiti, untuk waste management, green pivot dan sebagainya itu. Jadi lean adalah tools yang boleh digunakan ataupun kaedah ataupun strategi yang boleh digunakan untuk memenuhi KPI tersebut. Jadi secara umumnya bolehlah dikatakan bahawa lean adalah satu usaha secara berterusan. Okey, sebelum tu saya dah terlupa untuk maklumkan sebab sebab tadi sama ada boleh ke tak boleh untuk saya share. Minta perhatian kepada semua untuk memberi perhatian pada penerangan saya, sebab di akhir majlis ini nanti saya akan bagi link untuk quiz productivity mengenai lean management. So habis saja majlis kita pada pagi ini, saya akan kongsi link mengenai quiz productivity. Jadi untuk makluman semua, kami Jawatankuasa Lean akan menganjurkan quiz productivity sebanyak 4 siri, dan ini adalah siri yang pertama, dan kita akan pilih seorang sahaja pemenang yang cepat dan yang tepat. Yang cepat dan yang tepat jawapan dia lah. Okey. Alright, saya sambung balik. So seterusnya dari segi itulah kita lihat lean ini dia memerlukan usaha secara berterusan, penambahbaikan secara berterusan untuk memenuhi apa yang telah diberikan dalam ataupun yang digariskan dalam business plan ataupun KPI organisasi kita. Dan sudah semestinya untuk mendapatkan penjimatan itu di antara tujuan untuk eliminate, untuk menghilangkan ataupun untuk mengurangkan pembaziran di dalam organisasi kita, itu adalah di antara kenapa kita melaksanakan lean management di dalam organisasi kita. Okey, so seterusnya saya masuk kepada apa itu lean secara umum. Apa itu lean? Bila kita kata lean, apakah yang dimaksudkan dengan lean? Lean ialah satu proses ataupun satu sistem yang teratur, satu strategi atau satu kaedah
ataupun satu metodologi, satu approach secara team yang tujuan dia adalah untuk mengenal pasti. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti dan untuk menghilangkan pembaziran di dalam organisasi. Itu adalah Lean. So Lean ialah, saya ulang balik, satu usaha berterusan, satu strategi, satu kaedah macam mana kita nak mengenal pasti pembaziran yang ada, yang berlaku dalam organisasi kita, dan macam mana setelah kita mengenal pasti pembaziran tersebut, waste tersebut, macam mana kita nak eliminate dia, macam mana kita nak kurangkan pembaziran tersebut. So dia adalah satu kaedah. Macam kita banyak kaedah penambahbaikan kualiti, kita ada ASO katakan, kita ada 5S katakan. Itu adalah di antara strategi ataupun kaedah yang digunakan dalam organisasi untuk meningkatkan kualiti. So Lean adalah di antara strategi ataupun kaedah ataupun approach yang boleh kita lakukan untuk memastikan kita punya perkhidmatan, kita punya proses berada dalam keadaan yang perfect, yang sempurna, yang konsisten. Itu adalah yang dimaksudkan dengan Lean. So dalam Lean, dia ada banyak tools, dia ada banyak alat yang boleh kita gunakan. Macam kalau kita bekerja buat amali di bengkel, dia ada macam-macam tool. Dia ada spana, dia ada gergaji dan sebagainya kan. Tetapi untuk Lean, dia juga ada tools dia juga ada alat yang digunakan. So di antara alat-alatnya apa yang ada dalam slide ni lah ya. Yang biasa mungkin kita biasa dengar adalah 5S. 5S adalah alat yang boleh kita gunakan dalam mendapatkan impak penjimatan dalam Lean. Kaizen adalah penambahbaikan secara berterusan. Okay, Gemba maknanya kita pergi ke actual place, ke tempat yang sebenar berlakunya masalah. Maknanya Gemba ni kita pergi turun padang untuk melihat apakah masalah yang berlaku. Itu Gemba. Dan juga VSM, di antaranya lah VSM, Value Stream Mapping, di antara tools yang memang digunakan. So bila kita buat VSM ataupun Value Stream Mapping ini, kita akan nampak secara keseluruhan proses yang kita nak buat penambahbaikan. So mungkin ada beberapa tools ni kita pun tak biasa dengar, tetapi di antara tools yang biasa kita lakukan adalah menggunakan 5S, susun, sisih, seragam dan sebagainya. Melaksanakan Kaizen, penambahbaikan secara berterusan, Gemba, VSM, Ishikawa diagram di antara tools yang boleh kita gunakan, dan juga spaghetti diagram. Ini di antara tools-tools yang ada di dalam Lean Management yang boleh kita gunakan untuk kita mengenal pasti pembaziran dan macam mana kita nak menambah nilai yang baik di dalam organisasi kita. Okey, seterusnya saya masukkan sedikit mengenai metodologi yang Lean guna. Okay, dalam Lean dia ada beberapa metodologi yang perlu kita budayakan dalam kita punya proses kerja. Ya. Yang pertamanya ialah tambah baik berterusan ataupun continuous improvement ataupun dalam istilah Lean disebut sebagai Kaizen. So untuk mendapatkan impak yang besar, kita tidak boleh mengharapkan bila kita buat satu penambahbaikan secara one off katakan dan terus kita mengharapkan penambahbaikan itu akan menjadi satu penambahbaikan yang luar biasa. So untuk mendapatkan keputusan yang baik dalam peningkatan kualiti, ia memerlukan penambahbaikan secara berterusan. Mungkin kita dah ada SOP dia, kita dah ada proses dia yang sedia ada. Tetapi ada peluang yang boleh kita buat penambahbaikan supaya proses ataupun SOP yang sedia ada itu boleh ditambah baik. Itu yang dimaksudkan dengan tambah baik berterusan. Mungkin katakan projek ni dah dibuat Lean pun sebelum ni. Tetapi dia tidak berhenti setakat itu sahaja. Dia boleh diteruskan lagi untuk dilakukan penambahbaikan dalam proses yang telah dibuat penambahbaikan. So dalam metodologi Lean dia tidak ada ruang stop dalam membuat Kaizen ataupun membuat penambahbaikan. Biarlah kita berjalan secara slow seperti kura-kura tetapi kita akhirnya sampai juga ke destinasi. Ini yang ditekankan dalam Lean lah. Okay, kenal pasti apakah peluang penambahbaikan yang boleh dibuat. Kemudian kita rancang macam mana nak buat penambahbaikan dan kita kena laksanakan penambahbaikan tersebut. Setelah kita laksanakan,
jangan lupa kita kena analisa adakah penambahbaikan ataupun kaizen yang kita lakukan itu memberi impak kepada kita punya customer kita. Kalau proses itu berkaitan dengan student, adakah student kita berpuas hati? Kalau proses itu berkaitan dengan kita punya staff, adakah staff kita berpuas hati dengan penambahbaikan yang dibuat? Okey, metodologi yang kedua adalah hormati manusia, ya. Respect people. Dalam Lean kita amat mementingkan metodologi ini, prinsip ini. Sebab kita mementingkan teamwork tadi daripada keseluruhan staff yang ada. Tidak kira daripada level mana, pengurusan, staf profesional, staf sokongan, staf pelaksana, setiap orang sebenarnya mempunyai idea yang kreatif, idea yang membina untuk membantu meningkatkan kualiti dalam organisasi. Jadi dalam Lean Management, idea terbaik biasanya daripada mereka yang terlibat secara langsung dalam proses yang kita nak buat penambahbaikan. Sebab itulah kita membuka ruang kepada semua warga IKM untuk terlibat, untuk membudayakan Lean dalam proses kerja kita supaya proses kerja kita sentiasa ada improvement daripada masa ke semasa. Dan metodologi Lean yang ketiga adalah Lean Leadership ataupun kepimpinan Lean. Jadi bila sebut pasal leadership, orang selalu melihat ada leader dan ada dia punya orang bawahan. Tetapi konsep yang sebenarnya ialah konsep Lean Leadership ini, setiap ahli dalam tim itu mempunyai ataupun tahu dan menjalankan peranan masing-masing untuk menjayakan ataupun untuk mengenal pasti apakah pembaziran, apakah ruang-ruang yang boleh diambil menambahbaikan. Itu yang dimaksudkan dengan Lean Leadership ataupun kepimpinan Lean. Kita tidak melihat leader sebagai satu ikon yang akan menguruskan sesuatu penambahbaikan. Tetapi setiap team member ada peranan masing-masing untuk memberi idea, untuk memberi cadangan bagi mendapatkan penambahbaikan. So kita kena ada new mindset untuk mendapatkan new result. Selalu kita dengar orang berkata think out of the box, kan, fikir di luar kotak. Tapi new mindset kita boleh gunakan ialah think without a box. Maknanya kita berfikir tanpa ada apa-apa satu ukuran. So, kita boleh berfikir secara kreatif, secara positif, ada inspiration dia, ada innovation dia, dan kita tidak menjadikan sebarang excuse bila kita nak membuat penambahbaikan. Oh, buat macam ni tak boleh, ini salah dari segi SOP dan sebagainya. So ruang-ruang itu kita boleh eliminatekan dengan mewujudkan new mindset ni. New mindset ni macam growth mindset lah, ya. Katakan sebagai creative thinking ataupun dalam istilah Melayu kita kata pemikiran bugar, pemikiran sihat. Jadi kita selalu kata saya tak bolehlah nak ikut perubahan, katakan nak kena mengajar dalam online dan sebagainya, kena buat PDP secara online. Jadi sebenarnya perubahan itu memang berlaku, nak tak nak kita kena ikut, tetapi mindset kita yang perlu berubah untuk mendapat result ataupun impak yang baik. Okey, so seterusnya saya sambung sikit lagi, boleh bagi masa. Bila kita katakan nak mendapatkan apakah peluang penambahbaikan yang boleh kita lakukan dalam organisasi kita, jadi kita nak tahu apakah penambahbaikan yang boleh kita lakukan. So sebagaimana definisi Lean tadi, mengenal pasti waste. Jadi kita kena tahu, kita kena ada knowledge apa itu waste yang boleh berlaku dalam organisasi kita. Ini adalah strategi pertama dalam pelaksanaan Lean. Bila kita nak membuat sebarang penambahbaikan, kita kena kenal pasti waste. Ada 8 waste di bawah akronim downtime. Okay. D pertama, defects, O, overproduction, waiting, non-utilized talent, transportation, inventory, motion dan extra processing. So ini di antara bila kita nak start untuk melakukan penambahbaikan, kita boleh melihat waste ni, pembaziran ini
yang berlaku dalam proses kerja kita hakiki. Tiap-tiap hari kita melakukan proses kerja, sama ada mengajar, sama ada membuat pembelian dan sebagainya. Dalam proses yang kita lakukan, ada waste space yang boleh kita jadikan peluang untuk dibuat penambahbaikan. Okay? So ada 8 waste. Alright, so